Baik, pada pertemuan kita yang lepas, kita dah pun belajar tentang satu tajuk yang diberi nama An-Nabru. Ataupun sebelum tu, kita dah belajar tentang Tashil, Imalah, dan kita dah masuk kepada An-Nabru. Dan di bawah tajuk An-Nabru, kita dah belajar hampir 4 daripada 5 An-Nabru. Dan insyaAllah malam ni kita nak sambung An-Nabru yang ke-5 insyaAllah. Baik, saya mungkin malam ni perbincangan kita agak banyak. Tajuk An-Nabru dan juga beberapa tajuk di bawah topik Imam yang menjadi pengkhususan bagi Imam Hafs selepas sampai tajuk An-Nabru ni. Dan insyaAllah kita akan terus bincang kepada topik An-Nabru yang ke-5. Itulah boleh semua orang boleh buka buku Tajwid Musawwar, muka surat yang ke-191. Okey. Buku Tajwid Musawwar, muka surat 191. Okey. Daripada 5 kategori An-Nabru yang telah disimpulkanlah, dirumuskan oleh Dr. Aiman itu sendiri sepanjang pengajian beliau, 4 daripadanya adalah An-Nabru yang berkaitan dengan bunyi, berkaitan dengan lafaz, bunyilah, maksudnya sebutan. Contohnya macam as-sama, maksudnya bunyikan sama. Kenapa? Sebab nak bunyikan hamzah tu. Tidak. Okey, ada juga dan contohnya macam sabdu. Syai, apa nama? Kalau berhenti kan, berhenti pada kalimah adu syai, yang ada hujung dia ada apa nama? Ada sabdu. Mustaqir, kena tinggikan suara menelamas. Dhul yadil, kalau ada tinggikan suara. Kemudian ya yang bersabdu atau wa bersabdu yang saya dah sebut hari tu, tapi benda tu insya-Allah boleh tengok balik dalam video yang lepas pengajian tentang tu. Hari ini kita nak belajar tentang Nabru yang kelima, iaitu Nabru di sudut makna. Di sudut makna. Okey, baik. Di dalam kategori makna ni kita ada 4 tempat untuk dinabrukan. Dalam Al-Quran hanya 4 tempat ni sahaja. Tu pun kadang-kadang bila kita tanya tempat ni nabru tak? Pening kepala fikir. Dah bagi tahu dah 4 tempat ni saja. Kalau selain daripada 4 tempat ni memang taklah. Senang begitu. Bila kita kata 4 tempat ni sahaja yang ada nabru di sudut makna, maka 4 ni je. Tak payah nak fikir dah tiba-tiba datang soalan lain kan. Soalan lain kata ni nabru tak, ni nabru tak. Kalau orang yang jenis cepat menangkap, dah kata 4 tu je lah. Kenapa nak kena tambah yang lain? Tak betul lah kalau yang lain. Okay, baik. Di mana 4 tempat tadi ni saya kata saya ulang sekali lagi, nabru di sudut makna. Okey, baik. Pertama adalah di surah Al-A'raf ayat 22. Okey, surah Al-A'raf ayat 22 kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzaqa" dengan asy-syajarata. Dzaqa dan asy-syajarata. Baik. Pada perkataan dzaqa ada alif. Dzaqa ada alif di situ. Kemudian sambung dia adalah asy-syajarata. Okey. Apabila bacaan itu dibaca secara sambung, baca berhenti tak apalah, zaqa. Okey, ada alif, nampak alif tu. Bila bacaan itu dibaca secara sambung, maka alif itu tak dibaca. Kita akan baca terus zaqash syajarata. Kita akan baca zaqash syajarata. Okey, memang itu bukan kaedah dia. Contoh macam ihdina, ihdina ada alif. And then bila masuk dengan as-sirata, ihdina baca dengan as-sirata, maka akan jadi ihdinas siratal mustaqim. Tak ada baca ihdinas sirat. Orang tak baca ihdinas sirat panjang. Okey. Jadi itu kaedah. Kita dah belajar dah pada tajuk sebelum ni. Di mana alif akan gugur bila bersambung dengan hamzah wasl di seberang sana. Okey, samalah juga ceritanya dengan zaqa ni. Okey, baik. Memang alif akan gugur bila sambung dengan zaqa asy-syajarata. Okey, baik satu. Yang kedua, kenapa? Apa masalah sekarang ni? Memang gugur tu. Apa masalah dia? Okey, masalah dia sekarang gini. Okey, saya keluar sekejap skrin ni. Okey, kita tengok kepada skrin. Satu lagi. Okey, buat. Okey, baik. Dalam bahasa Arab, perkataan zaqa itu sendiri, makna dia adalah makan ataupun rasa. Makan, zuq, zaq, masak, makan. Okey. Di mana kalau kata dalam bahasa Arab ni kita kena tahu, kita ada mufrad, musanna dan jamak. Apa maksud mufrad? Mufrad ni seorang yang buat. Musanna maknanya 2 orang yang lakukan perbuatan. Kalau kata mujamak, ramai-ramai buat perbuatan tersebut. Dia dalam bahasa orang putih dia ada 1 dan 2 dan kata terus 2 aja. Kalau contoh macam 1 kereta car, 2 kereta terus letak S, kan, cars. Rumah contoh house, houses, tak S. Jadi
benda tu banyak. Okay, peoples. People tak kot. Apa nama biasa? Motor kan, motors. Ada S ujung tu nak tunjuknya kata benda tu banyak. Bahasa Arab dia satu, dia tak terus naik banyak. Satu, naik dua dulu. Lepas dua, barulah tiga dan ke atas. Jadi yang satu tu kita panggil mufrad. Okay, kalau kata mufrad, makan ataupun zaqa tadi, dia dieja dengan satu je qaf. Macam tu. Zaqa. Macam tu. Zaqa, kemudian asyajarah. Kita letak terus. Perkataan asyajarata. Okay, zaqash syajarata. Syajarata. Okay, kita bawa sikit. Okay, baik. Kalau kata dua orang yang makan, bunyi dia adalah zaqa. Ada alif. Kemudian asyajarata juga. Nampak? Zaqa asyajarata. Baik. Cuba baca. Apa bunyi antara dua-dua ni? Macam mana bunyi dia? Siapa yang tak ada masalah dengan mikrofon ataupun tak ada masalah dengan sound, boleh buka. Mana saya punya student lain, ustazah semua mana pergi semua malam ni? Macam tak nampak pula. Student yang biasa masuk. Ustazah Aini ke apa? Tak nampak lah mana ni. Balik kampung undi Ustaz. Itulah pasal semua dah tak ada. Bunyinya sama Ustaz. Tak nampak tulisan Ustaz kan? Bunyinya sama. Nampak. Cuba swipe kiri kanan ke atas bawah ke, cuba tengok. Cuba swipe tengok. Ada tak? Saya share screen. Syajarah. Okay. Sama bunyinya Ustaz. Siapa yang tak nampak tu cuba swipe ke kiri ke kanan ke atas bawah ke, nanti dia nampak insya-Allah. Baik. So yang atas dengan bawah baca dia bunyi sama je kan? Sama ya. Sama Ustaz. Betul, terima kasih. Jadi yang atas dengan bawah bila kita baca bunyinya sama. Tapi makna lain. Makna lain. Makna yang atas, zaqa yang atas ni adalah seorang yang makan. Mufrad. Yang bawah mufrad. Zaqa ni qaf dengan terus syajarah. Kalau qa ada alif ni, maknanya dua orang makan. Tetapi bila baca, kita akan bunyi dia sama. Seorang akan makan, dua orang akan makan, bunyi dia sama. So di sinilah ulama menggariskan bahawa yang ada alif ni, yang bawah ni, zaqash syajarata ni, perlu dibaca dengan nabru. Kat mana? Dekat qa tu lah. Zaqash syajarata badat lahuma. Macam tu. Kena baca zaqash dekat qa tu. Tekan kat qa tu, bagi tinggi suara. Zaqash syajarata badat lahuma. Sebab apa? Sebab kalau baca zaqa gini, yang satu ni, dia merujuk kepada seorang lelaki yang makan buah daripada syurga. Maknanya Nabi Adam seorang lah. Dalam cerita ni, it's not Nabi Adam seorang je. Tetapi Nabi Adam dan juga Hawa. Dua-dua makan. Jadi cerita dia, bila baca tu, kena baca zaqash syajarata. Okey. Siapa kat sini yang masih tak nampak ataupun tak faham pun apa yang saya cerita ni? Sebab dia berkaitan dengan bahasa Arab, dia berkaitan dengan nahu. Siapa yang masih tak jelas, ataupun kalau rasa tak jelas, okey, boleh buka Quran. Buka Quran. Okey, kita tengok kat mana duduk surah ni. Kat mana duduk? Ya. Surah juzuk, surah carilah. Cari surah Al-A'raf. Ke surat 152 Ustaz. Alright, thank you so much. Baguslah ada pelajar yang apa? Panggil apa? Proaktif. 152 banyak pula nak cari. Okey, 152. Okey, kat sini duduk. Baik. Okey, cuba buka muka surat. Okey, sekarang ni yang tempat duduk tu, tempat yang Quran kita share tadi ni adalah muka surat 152. Ni kat sini. Zaqa ni. Okey, baik. Untuk nak memudahkan kita faham, cuba buka muka surat 153. Okey.
Bukan muka surat 153 kat atas ni. Okey, baik. Okey, apa yang saya nak ceritakan sini adalah, cuba tengok ayat pertama apa dia kata? Cuba baca. Hello, ada orang tak? Ada Ustaz. Qala Ada. rabbana Kenapa zalamna. ni? Qala Apa malam ni? rabbana. Frah ke? Qala rabbana. Berat Surah kan lah. A'raf. Surah A'raf ayat ke-23 Ustaz. Terusi tak bagi tahu student nak cuti. Kalau nak cuti Jangan tak minta cuti, saya tak bagilah cuti. okey ke? Tak. Nampak macam frah balik macam ni tak senang. Saya Sekejap. Ada boot something. Itulah. Macam kena karan je saya ni. Hmm. Baik, mana dah tahu kan, balik mengundi jauh-jauh kan, tiba-tiba pencalon CU ni tak menang lah pula. Itu perah Balik ngajar, balik belajar malam ni pun terus tak semangat. Najiha, cuba jawab. Cik, panggil Najiha. Dah buka kamera nak buat macam mana? Kebetulan Najiha malam ni semangat Okey, Najiha. Okey. Cuba baca yang pertama ni. Dia baca kata apa? Okay, apa beza antara 3 qala ni? Yang pertama tu 2 orang berkata. Qala Nampak? dalam ayat. Yang pertama tu qala tu ada alif. Qala. Okey, yang kedua tu ada alif tak? Qala. Mufrad. Yang ketiga ada alif tak? Qala. Dia mufrad juga. Nampak? Ketiga, 1, 2 dan 3 tak sama. 1 tak sama dengan 2 dan 3. Okey. 3 jam. 1 la ada alif. 2 dan 3 tu tak ada alif. Itu menunjukkan seorang yang berkata. Okey. Jadi yang 2 orang siapa? Adam dengan Hawa lah. Qala rabbana. Kena baca begitu. Qala, la tu kena panjang 2 harakat. Ada kadang-kadang orang tak biasa jumpa perkataan ni, jangan jumpa. Baca qala rabbana. Kita berkata ada alif tu. Qala rabbana, ada alif tu. Kat mana alif? Ditanya oleh kita kat mana alif? Tu la tu ada alif, la alif. Nak tahu mana alif? Tak biasa baca. Biasa baca qala tu satu je, tak ada alif, tak pernah ada alif sebelum ni. Okey. So yang ada alif ni menunjukkan bahawa 2 orang yang baca atau yang berkata. Yang satu ni, yang qala yang tak ada alif ni seorang yang berkata. Siapa? Qala bitu ni Allah Taala yang berkata. Qala satu ni pun Allah Taala yang berkata. Let's say lah ambil yang qala ni, letak dekat qala ni. Letak dekat qala kedua ni, katalah, bukan kata ubah Quran tak. Contoh. Sebab yang kedua ni baca dia qalah bitu. Qalah bitu baca yang kedua ni. Saya clear dulu. Saya buat macam ni je, okey. Katakanlah ambil qala pertama ni, letak kat qala yang kedua ni, gantikan. Gantikan tempat qala yang kedua ni. So, apa nak kena buat? Maksudnya Tuhan 2 lah. Bukanlah. Tak panjang. Jangan faham makna Tuhan 2 tu. Oh, tak ingat. Kita Oh, dah belajar tak akidah dah. Contoh. Sekarang Okey. ni kita baca yang ni qalah bitu, nampak tak? Qalah bitu. Let's say lah katakanlah perkataan yang sama, qala ni ada alif ni, kita letak dekat tempat qala ni, qalah bitu ni. Agak-agak jadi apa? Baca sama Ustaz sebab dah hamzah wasal gugur. Tak boleh sama. Betul, okey. Dari segi hamzah wasal memang gugur. Tapi kena baca dengan Nabru. nabru. Nampak? Kena baca dengan nabru. Sebab apa? Sebab bila baca qalah bitu dengan qala ada alif bitu, bunyi dia tetap sama. Maka sekarang ni kita tak nak bunyi tu sama. Okey, kita tak nak bunyi tu sama. Itulah kita nak kena nabrukan pada la tu. Qalah bitu. Kalau katalah, kalau kata la tu qala tu duduk dekat ayat yang kedua. Jadi tu beza dia. Zaqa tadi kalau baca pendek, kalau baca tanpa nabru, dia seolah-olah memberi makna bahawa seorang saja yang makan. Tapi kalau baca dengan tekan, qasyajarata, itu bermakna 2 orang yang makan. Okey, tengok ayat yang seterusnya. Ayat seterusnya. Surah Yusuf kan? Surah Yusuf. Ayat berapa? Ayat 25. Okey, muka surat 238. Okey, muka surat 238. Okey, baik. Ayat 25, 238, nampak? Wastabaqa dengan al-baba. Ada perkataan wastabaqa al-baba. Okey. Apa maksud istabaqa? Okey. Istabaqa ni maknanya berlari. Berlari ke mana? Al-bab.
Berlari ke pintu. So dalam cerita ini Nabi Yusuf dengan punya itulah dia punya mak angkat dia tu. Nabi Yusuf dengan mak angkat dia ni. So dalam cerita ni berapa orang yang lari ke pintu? Nabi Yusuf seorang ke ataupun dia dengan mak angkat dia sama-sama lari ke pintu? Dia dengan mak angkat dia. Okey. Apa tujuan Nabi Yusuf lari ke pintu? Nak lari. Nak keluar. Nak pintu tu buat apa? Nak Keluar. buka lah. Takkan dia kena buka dulu baru boleh keluar. Kan betul tak? Pergi ke pintu tapi tak buat apa-apa. Nak keluar macam mana? Jadi kena buka pintu. Okey, yang mak angkat dia pula lari ke pintu nak Tutup pintu. pandai pun nak tutup pintu tu. Yang Nabi Yusuf nak buka pintu, yang seorang lagi pula nak tutup pintu. Jadi cerita ni adalah kedua-dua lah antara Yusuf dan juga mak angkat dia ni sama-sama lari pergi ke pintu. Sebab seorang nak buka, seorang nak tutup. Tapi kalau kita baca wastabaqal bab, tanpa nabru. Kalau kita baca wastabaqal baba, so dalam cerita ni Nabi Yusuf seorang je lah yang lari. Wastabaqal baba, seolah-olah Nabi Yusuf seorang lari. Mak angkat dia tak lari pun. Tengok Tuhan tutu ayat. Kalau kata baca begitu, seolah-olah Nabi Yusuf seorang je yang lari. So dalam cerita ni bermakna macam seolah-olah Nabi Yusuf salah lah, sebab dia lari. Sebab dia lari. Jadi betul bila baca kena tekan sikit. Wastabaqal baba wa qaddat qamisah. Tekan. Wastabaqal baba. Sebab dua-dua sedang berlari pergi ke pintu. Okey, baik, boleh faham? Faham, Ustaz. Okey, alhamdulillah. Faham, Ustaz. Itu tempat yang kedua. Bagus. Saya nak dengar orang kata faham pun. Jadi dah lah. Sebab Ustaz, maknanya dalam Quran ada 4 ni je yang macam gini Ustaz. betul. 4 ni je. Kalau tiba-tiba ada orang 4 ni kata yang macam gini lah. ialah berdasarkan apa nama? Hasil rumusan dan kajian Dr. Aiman lah. 4 ni saja. Pula dah komputer ni pun sangkut. Okey. Nombor 3. Surat 278. 378. Nampak? Kat mana? Ayat 15. Nampak? Okey, ni cerita Nabi Daud dengan Sulaiman. Nampak? Daud dan Sulaiman. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaiman. Kemudian mereka berdua berkata apa dia? Mereka berdua berkata Alhamdulillah. Nampak? Waqala dengan Alhamdulillah. Tadi kan cerita waqala tadi, ihbitu tadi tu. Kalau kita bersambung, baca dia waqala Alhamdulillah. Gugur alif. Maka sekarang ni apa nak buat bila ada 2 alif ni? Tekan kan, Ustaz? Tekan nabru pada. Sebab apa jadi kalau tak ada nabru? Surah je lah kata-kata. Either Kata. either Daud ataupun Sulaiman. Daud dan Sulaiman. Tapi dalam cerita ni Daud dan Sulaiman sama-sama berkata. That's why dia punya apa nama? Kena tekan an-nabru. Nombor 3. Waqala lal tu dah tekan lal. Lal alhamdulillah. Okey. Tapi biasanya sampai ke tempat tu tak tekan pun. Lupa. Okey. Baik, yang terakhir dekat surah At-Tahrim ayat yang ke-5 Ya. Ayat 5 muka surat 5 okey. Ayat ke-4. Okey, baik. Ayat ke-4 ni kita ada wasalihul mu'minin. Kita ada wasalihul mu'minin. Okey. Asal perkataan salihu ni ada waw. Ada waw. Okey, salihul mu'minin menunjukkan bahawa orang-orang soleh ramai lah, 3 kata jamak. Orang-orang soleh yang beriman. Orang-orang soleh yang beriman. Jadi oleh kerana asal dia ada waw, maka kena baca salihul mu'minin. Okey, baik. Apa jadi? Siapa tahu? Siapa boleh fikir? Apa jadi kalau tak baca dengan nabru? Dia jadi seorang je lah Ustaz. Tak. Seorang je. Soleh. Nama orang jadi. Ya, betul. Soleh.
Dia jadi seolah-olah nama orang tu soleh yang beriman. Solihun. Kampung solih. Ada tak ada orang nama soleh dalam Quran? Ada. Nabi Soleh. Betul. Baguslah. Nabi soleh lah. Okay. So, untuk mengelak makna difahami adalah Nabi soleh, maka that's why kita kena baca solihu, tekan pada hu tu, menunjukkan bahawa asal usul dia adalah ramai. Okey, banyak ramai yang kata beriman. Okey. Baik, boleh faham semua? Tapi dalam kitab tu atas perkataan soleh tu, atas huruf ha tu, huruf ha ada Ya. tanda hitam bulat tu kenapa Ustaz? Ada tanda Dalam hitam. kitab. Dalam kitab tajwid tu. Okey, kejap. Kita tengok. Hitam apa tu lah? Ada macam Ada dakwat terlebih ke apa? tak ada. Atas huruf ha. Sebab ada nota kat bawah tu Ustaz. Ada notanya tu. Penjelasan kat bawah tu. Solihun. Penjelasan dia serupa yang Ustaz kata tadi. Ada huruf waw asalnya. Asalnya. Asal wa salihu wa. Okey. Kat mana? Kalau titik tu kat mana? Itu ada Ustaz. Dalam Yang bawah kurungan tu. tu, tanda dalam kurungan. Dia tak ada. panggil nota Ada kaki. nota kaki. Kata kaki bawah. Nota kaki. Asal dia solihu tu ada waw. Ya, Ya. betul. Tiba-tiba di dalam Quran dia tak tulis waw tersebut. Okey, dia tak tulis waw tersebut. Okey, satu lagi contoh saya nak tunjuk dalam Quran Okey, baik. Cuba tengok muka surat belakang. Muka surat belakang dia tu. Itu. Muka surat belakang dia. Tengok ayat yang ke-10. Tengok pada ayat yang ke-10. Okey, baik. Cuba tengok. Kita ada waqila, cuba baca. Waqila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Waqila dukhulal Bulan. Bulan. Okey, waqila adkhulan nar. Okey, ni cerita tentang isteri Nabi Soleh dan isteri Nabi apa? Ni Imra'atan Nuhin, isteri Nabi Lut. kan, Nabi Lut. Nabi Lut Soleh pula. Sebut soleh tadi dah soleh jadi yang dah. Ini cerita kata Allah Taala membuat perumpamaan tentang kufurnya isteri Nabi Nuh dengan isteri Nabi Lut. Tuhan kata mereka berdua ni duduk bawah dijaga oleh hamba kami yang soleh dan sebagainya. Saya tu baca soleh ni. Tapi mereka khianat Nabi tu. Pengkhianatan mereka terhadap Nabi-Nabi ni tidak mendatangkan apa-apa pun. Maksudnya pahala mereka, kenabian mereka tu tidak diperpanjangkan kepada isteri masing-masing. Akhirnya Tuhan kata apa? Masuklah kamu berdua dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Okey, soalan dia, udkhula ni kena nabru tak? Tak. Kenapa pula? Kena Ustaz, Tak ada sebab dalam orang 4 ni. Ustaz kata 4 ni je, yang ni taklah kot. Mana tahu? Ya ke? Yalah. Sebab tak ada. tapi bukan ke dia cerita pasal dua isteri Nabi Nuh dengan Nabi Lut tu. Ya, okey, betul. Jadi rasanya macam kena buat Nabi lah. Menandakan untuk dua orang lah. Bukan? Itu yang saya faham lah. Jadi okey, sekarang ni udkhula ni kena nabru tak? Tak kena Ustaz. Okey. Jawapan paling tuntas sekali adalah sebab apa? Sebab tak ada dalam buku. Tak ada dalam buku. Maka 4 tu saja nabru. Nabru yang 4 tu je. Yang ni tak. Okey. Cerita dia, okey, kalau ikutkan dari sudut kalau dari sudut proses tadi sama aje macam qala, wastabaqa dengan apa satu gitu tu. Zaqa, okey? Sama. Tapi kat mana yang tak sama dia? Ada dekat makna tu. Baik. Kalau seorang yang masuk. Kalau satu orang ni udkhula ni masuk. Udkhula ni artinya masuk. Udkhulan ni masuk neraka. Masuk neraka. Kamu berdua masuk neraka. Okey. Siapa ingat dalam surah Yasin ada satu cerita seorang lelaki pergi bantu Nabi, yang Nabi tu kena ugut nak kena rejam, dan lelaki tu kena bunuh dengan kaum dia. Siapa ingat? Siapa baca Yasin setiap malam Jumaat? Kalau tak tahu, tak tahulah. Ayah ni baca Yasin 60 tahun dah. Tapi tak tahu ada cerita tu. Karut kata. Takkanlah baca je tak nak tengok makna. Kan? Lepas ni kena tengok makna. Baca saja, saya baca je, ikut orang je, orang buat. Sampai satu orang sama Allah tu, saya pernah baca Yasin daripada Quran. Dia tanya, kenapa you baca Quran? Kita baca Yasin. Dia kata, saya baca Yasin lah. Kenapa you baca daripada Quran? Yasin tu kan dalam Quran. Ya ke?
Astagfirullah. Mana kena empuk. Teruk sangat tu. Apa ni bangsa. So, udkhula ni kalau katakan ada seorang cerita kan, qala ya laita qaumi ya'lamun. Kan jelas dia? Kan sebelum wa ma liya la a'budu wa la ilaha qila dakhulil jannah. Qila dakhuli. Nampak? Kalau seorang udkhul, kemudian bila dah jumpa al-jannah tu jadi udkhulil jannah. Okey, iltiqa sakinain, ingat kita belajar sebelum ni, iltiqa sakinain maka letak baris bawah. Itu yang asal. Udkhul jadi udkhuli. Nampak? Di sudut makna tak ada beza. Udkhuli, seorang masuk. Udkhulil jannah, masuklah kamu dalam syurga seorang, kamu seorang. So beza tak dengan udkhula? Udkhuli. Ada beza tak udkhula dengan udkhuli? Beza. Beza kan, baris pun ada beza dah. Udkhula dengan udkhuli. Nampak beza situ. Udkhula, udkhuli. Kemudian kalau ramai yang masuk, tak kisahlah masuk syurga ke masuk apa ke, kalau ramai. So apa jadi kalau ramai. Udkhulu. Lambu awak Alif. Udkhulu. Ada waw ni. Udkhulu. Kalau kata jannah pun udkhulul jannah. Kalau ramai pun udkhulul jannah. Nampak tak beza? Udkhula, udkhuli, udkhulu. Ada beza tiga-tiga tu dari sudut sebutan. Ada beza. Satu baris atas, satu baris bawah, satu baris depan. Nampak beza kat situ. Jadi tak perlu kita baca dengan nabru. Tak perlu nabru sebab memang nampak berbezanya. Berbezalah dengan yang kalau macam tadi tu zaqa dengan zaqa, ada beza. Yang satu harkat dan dengan yang satu yang tak ada harkat. Okey. So bila kat situ tak ada beza, bila baca sambung seolah-olah macam tak ada beza antara satu dan dua orang. That's why lah kena baca dengan nabru. Okey, Ustaz boleh tak Ustaz baca ke empat contoh dengan cara nabr dan tidak dengan cara nabr? Nah, tahu bezanya sebab kita akan tahu bila tengok dalam tulisan sahaja. Okey, mana buku dia tadi? Okey. So yang kalau kata baca dengan nabr, kita buat dua contoh Okey. Kalau kata tak ada nabr, baca dia falamma dhaqa asy-syajarata badat lahumā. Dhaqa asy-syajarata. Maksudnya bunyi dia tak tekanlah dhaqa asy-syajarata. Okey. Tapi kalau nabr falamma dhaqa asy-syajarata badat lahumā. Dhaqa asy-syajarata badat lahumā. Tekan dhaqa. Okey. Begitu juga dengan contoh kedua. Kalau tak ada nabr, wastabaqal baba wa qaddat qamisah. Kalau ada nabr, wastabaqal baba wa qaddat wastabaqal baba. Tekan. Contoh ketiga, wa qala alhamdulillah. Okey, contoh keempat, salihul mu'minin. Kalau tak ada, salihul mu'minin. Kalau tak ada, wa qala alhamdulillah. Kalau ada, wa qala alhamdulillah. Tinggikan suara je lah. Kuatkan suara tu. Itu je. Ada beza nabr, tak ada nabr. Kan makna nabr tu sendiri adalah lonjakkan suara. Bagi kuat suara tu. Settle lah. Tak perlu nak kena buat benda-benda pelik-pelik pun. Tekan suara bagi kuat je. Okay? Tak perlu buat benda-benda lain. Tekan suara je ke? Ni kepala tak payah angkat. Tak payah. Tekan suara bagi tinggi je. Okay? Ustaz, ini empat ni kena hafal ke apa Ustaz? Maksudnya nanti kau jumpa ni kadang terlupa nak baca. Tanda lah. Kalau rajin sekejap lagi, tanda kat mana Quran yang kita duk baca selalu tu, tanda kat situ. And then nanti bila-bila tadarus ke, baca sendiri ke, sampai je tempat ni, nabrukan je lah. Tak hafal, tak hafal lah kot. Tak hafal mungkin tak lah. Susah sikit lah nak hafal. Benda banyak kan. Jadi tanda siap-siap dalam Quran, ikutlah highlighter ke apa ke. Nanti bila sampai tempat empat ni, terus baca dengan nabru. Tengok kat bawah tu, sebelum masuk ke tajuk baru, dia kata apa? Dengan perkataan berbeza dengan da'awallah. Da'awallah. Ada alif tu, da'awah. Da'awallah, ada alif. Sebab apa dia beza? Da'awah ni berdoa. Dua orang berdoa kepada Allah. Okay. Sebab kalau satu orang berdoa, dia akan jadi da'a. Satu orang berdoa, dia akan jadi da'a. Kalau dua orang berdoa, da'awa. Kalau dua ramai berdoa, da'au. Da'awullah mukhlishina lahuddin. Da'au. Wow, tukar. Bagi depan. Jadi nampak beza. Da'a, da'awa, da'au. Okey. Maka sebab berbeza di situ, maka da'awa tidak perlu jadi nabru. Tak ada kekeliruan.
Sebab bukan tak keliru lah. Sebab lafaz mufrad da'a. Lafaz musanna da'awa. Okey, boleh faham semua orang tajuk nabru ni? Habiskan terus? Boleh. Okey, boleh Okey, insyaAllah kalau ada soalan nanti kita boleh patah balik insyaAllah. Okey, baik. Settle kita pada tajuk yang pertama. Okey, tajuk yang kedua adalah perkataan-perkataan yang memang itu tadi yang tashil, imalah, nabru ni terpakai kepada semua semua imam. Okey, terpakai pada semua imam. Berbeza dengan tajuk yang kita nak join sekarang ni. Okey, tajuk yang sekarang ni adalah tajuk yang pengkhususan untuk Imam Hafs sahaja. Okey, Imam Hafs sahaja. Okey, baik. Tajuk pertama, bawah tajuk ni ada 5 tajuk saya. Saya boleh pergi terlalu laju sebab benda ni baca sendiri pun boleh faham. Just saya nak explain je lah. Okey, baik. Tajuk pertama adalah hukum huruf sad dibaca dengan sin. Sad yang dibaca dengan sin. Kita ada 4 tempat sekurang-kurangnya dalam Quran. Pertama adalah pada perkataan wayabsutu, surah Al-Baqarah ayat 25, kemudian bastah ayat 69 surah Al-A'raf, musaytirun surah At-Tur ayat 37 dan bimusaytir ayat 22 30 surah Al-Ghasyiyah. Okey. 4 tempat ni, kenapa kalau kita tengok sejarah dia adalah perkataan ni dia ada 2, satu basata, satu lagi satara. Orang Arab dia agak susah nak sebut sin yang mana selepas tu ada ta. Sin nak sebut sa, lepas tu ada ta. Ta ni isti'la, itbaq, tinggi kan, dan juga ada terkepung. Dia nak baca sa, basa ta tu bukan susah, maka mereka tukar sin tu jadi sad. Kebanyakan lah, bukan semua. Okey, kebanyakan orang Arab atau beberapa dalam lafaz ni mereka tukar sin tu jadi sad. Alasan dia adalah duduk sebelah huruf isti'la dan itbaq, iaitu huruf ta. Maka that's why dia tukar basoto, baca basoto senang. Okay? Daripada basoto jadi basoto. Okay. Tapi sebahagian sahaja yang bagi begitu. Adapun Imam Hafs, Imam Hafs dalam hal ni Imam Hafs mengekalkan bacaan yang asal, iaitu baca dengan sin. Tapi dalam Quran ditulis sad. Cuma di atas sad tu diletak sin kecil. Maka kita akan baca yang sin sahaja. Kita baca asal, bastah, yabsutu, baca sin, tak baca dengan sad. Habis itu ada orang tanya, kenapa tak tulis sad? Kenapa tak tulis sin terus? Sebab Al-Quran kita ni, dia ada beberapa kaedah. Yang mana kaedah Quran kita ni, dia meraihkan juga kiraat-kiraat yang lain. Okay? Dia meraih kiraat-kiraat yang lain. Bagi orang yang baca kiraat lain, sebagai contoh, bila mereka baca Quran kita ni, mereka tahu, okey, kiraat kami baca sad, kiraat kamu baca sin. Okey, sin tidak ada masalah, berbeza kat situ. Tak perlu gaduh-gaduh. Okey, kita ni di Malaysia ni masalah kita utama adalah bila berbeza pendapat, beza pandangannya kita kena gaduh. Tak tahulah kenapa. Siapa yang mula mengajar ajaran sesat begitu saya tak tahulah. Saya nak makan pedas, kawan tu nak makan masin, kau ni nak makan manis. Tak apa, kita gaduh dulu lepas tu baru makan. Tak betul macam tu. So perbezaan ataupun perkhilaf kat sini ni khilaf yang muktabar. Yang kau ni baca sad, yang kau ni baca sin. Silakan. Tak ada masalah. Tak perlu nak gaduh pun. Kalau kata kawan tu baca alaihum, kau ni baca alaihim. Okay, dua-dua mutawatir. Dua-dua datang dari Nabi. Silakan baca. Sebab dua-dua tu benda yang sahih, benda yang mutawatir, benda yang confirm. Tak ada masalah. Yang masalah tu bergaduh. Tu masalah besar sekali dalam umat ni. Dia ajar begitu. Jadi untuk Imam Hafs dalam hal ni dibaca dengan huruf sin sahaja. Kecuali dekat ni kalimah al-musaytirun surah At-Tur ayat 37, sin tu diletak kat bawah. Kalau yang bastah dengan yang bersutu ni dia letak sin kat atas. Yang musaytirun ni dia letak sin kat bawah. Menunjukkan bahawa dia boleh baca sad dan dia boleh baca sin. Tetapi bacaan dengan sad lebih masyhur. Kat sini dia baca sad pula. Tapi bacaan sin pun tidak menjadi masalah. Dua-dua boleh baca sad ataupun sin. Tapi kalau kata yang mana yang lebih diutamakan, baca sad lah. Sebab sad duduk atas dari sin. Yang terakhir surah Al-Ghasyiyah, ia adalah lasta alaihim bimusaytir. Okey, bimusaytir ni dibaca dengan sad sahaja, tak baca dengan sin. Okey, baik, itu satu. Tajuk kedua adalah lafaz alif lam mim di awal surah Ali Imran. Okey, alif lam mim. Kemudian sambung dia adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik.
Mim tu kalau kita ingat balik kita belajar sebelum ni dalam tajuk mak lazim, siapa ingat? Mim tu mim ya mim. Mim tu hujung tu mati ke hidup? Mim. Mati. Kan? Mati. Jadi kalau kita nak baca sambung mim tu dengan Allah, mim nak sambung bacaan tu. Kalau nak sambung lah cerita dia. Kalau kita nak baca sambung, kita boleh dan dibenarkan untuk sambung. Boleh sambung. Tetapi ada cara dia. Okay, tengok dia kata apa. Mim asalnya sukun. Sekarang ni kita kena hidupkan mim tu dengan baris fathah. Alif lam mim ma. Kena hidupkan dengan baris fathah. Cuma pada huruf mim tu sendiri nak baca berapa harkat. Mim tu nak baca berapa harkat. Okey, kita ada dua cara baca. Okey. Pertama adalah baca mim tu 6 harkat. Sebab asal dia memang 6 harkat pun. Mim Allahu la ilaha. Mim kan? Mim cerita macam ni kan. Alif lam mim. Mim ni mim ya mim. Mim asal ni mati ni. Mim asal ni mati. Kerana mim ni nak masuk dengan Allah. Jadi hidupkan mim dengan baris fathah. Cuma mim tu sendiri, bacaan pertama adalah baca dengan 6 harkat. Kemudian bacaan kedua boleh juga dibaca dengan kadar 2 harkat. Sebab dia dah jadi macam mad asli. Kalau kata baca 6 harkat tu, maknanya mad lazim tu dia sukun. Maksudnya, apa? Dia kata apa? Mad lazim kerana tidak dikira baris yang bukan asli tu. Baris ma tu dia tak kira. Dia kira hukum asal dia juga. Mim Allah. Tapi bukan macam mim Allah, tak. Tak betul. Saya pernah dengar ada orang baca mim Allah. Baca macam dengung macam tu. Tak. Siapa baca begitu, bagi tahu dia tak kena tu. Bukan macam tu. Dia baca dia mim Allah. Terus mim Allah. Okay? Dia bukan baca mim Allah, tak. Siapa baca gitu dia tak kena. Bagi tahu orang kalau baca begitu tak betul. Jadi pada tempat ni kalau nak baca sambung sahaja. Tapi jangan pula kita fikir, Allah payah tak pernah sambung, tiba-tiba ustaz ni ajar nak sambung. Tak, jangan fikir macam tu. Orang yang selalu fikir macam tu, orang yang menolak barakah ilmu. Kan kadang-kadang kita nak ajar ni cara baca ni gini kita baca. Cara baca begini. Tapi kita tak nafi, ada orang yang stay suka fikir macam tak payah belajar lagi baik. Kan belajar jadi nak kena tahu, tak payah belajar lagi baik. Baik gitu, tak payah masuk kelas terus ya. Duduk je lah, tak buat apa. So bila diajar ni maknanya ada barakah. Setiap ilmu yang dipeturunkan oleh ulama ni dia ada barakah dia. Jadi tak semestinya belajar tu nak kena buat. Bagi saya tak semestinya dah tahu ni nak kena buat lah. Tak semestinya. Kalau siapa nak baca ayat tu nak sukun alif lam mim berhenti. Allahu la ilah, silakan. Tak ada masalah pun. Cuma kat situ dia nak cerita bahawa ayat ni boleh dibaca secara sambung. Dan kalau nak sambung kita ada 2 kaedah. Yang pertama, baca 6 harkat. Dan yang kedua, dibaca dengan 2 harkat pada mim tu sendiri. Okay, baik. Itu tajuk kedua. Tajuk ketiga. Tajuk ketiga. Kita dah 10 minit lagi. Saya nak habiskan juga malam ni. Tak kira. Okay. Tajuk ketiga adalah lafaz ta'manna. Ayat 11, kita ada qalu ya abana malaka la ta'manna. La ta'manna tu. Okay. Yang kita baca sekarang ni adalah dibaca dengan ishmam. Saya rasa ramai dah tahu kot. Biasa kita dengar orang akan baca dengan lafaz ataupun dengan cara baca yang diberi nama ishmam. Okey, baik. Tetapi untuk pengetahuan kita, bacaan ishmam tu sebenarnya adalah bacaan kedua dah. Bacaan kedua. Dia ada bacaan pertama. Okey, tak apa. Sebelum tu, nak ceritanya, dari manakah lafaz asal ta'manna ni? Baik. Ta'manna ni dia asal usul dia adalah ta'manuna. Asal usul dia adalah ta'manuna. Okey, sekarang ni muka surat 194. Siapa baru masuk, boleh buka muka surat 194. Lafaz asalnya adalah ta'manuna. Ada 3 huruf gunnah. Ada 3 huruf daripada khayshum. Mim, nun, nun. Tengok. Menjadi kesukaran bagi orang Arab nak sebut 3 kali nun. Tengok. Orang Arab ni dia manja sungguh. Ada huruf nun, huruf gunnah terlebih sikit, tak boleh sebut dah, tak boleh sebut dah. Ada huruf halqum lebih sikit, tak boleh baca, kena tashil dah. Jadi kita kadang-kadang kita rasa lucu lah juga. Sungguh manja sungguh orang Arab ni. Ada 2 kali hamzah, tak boleh baca dah, kena baca manu. Kita jelas anugerah Allah Taala bagi kat kita ni.
Orang Melayu ni bagilah kalimah apa berbedal je. Sebut je boleh. Baik. So penyelesaian dia sekarang oleh kerana mereka tak boleh sebut dengan lafaz tadi tu, maka akan berlaku apa? Okey, cara pertama bacaan pada nun pertama tu, tak manuna tu. Nun yang dhammah tu, hukum pertama namanya raum. Hukum pertama namanya raum. Okey. Apa makna raum? Raum ni disebut sesuatu huruf dengan kadar 1/3 harakat. Kalau kata nu, penuh. Nu. Baca nu. Tu penuh lah. Kalau kata raum, baca dia nu. Macam tu je. Nu. Asal dia nu, baca nu. Nampak? Nampak tak beza? Nu dengan nu. Jadi baca dia la ta'manunna. La ta'manunna. Nu tu hidup. Bagi rumah. Manu. Lajulah. Dia jadi 1/3 harakat. La ta'manunna. Cuba buat. La ta'manunna. La tak manuna. La tak manu. Dengar tak saya sebut ada dhammah tadi tu. La ta'manunna. La tak manuna. La tak manuna. Macam tu. La ta'manunna. La ta'manunna. Nu tu pendek 1/3 harakat. La ta'manunna. La ta'manunna. So yang Manuna. bacaan yang 1/3 harakat tu nama dia raum. Ini bacaan pertama. Kalau ikutkan dia yang patut dibaca, raum. Tapi macam susah kan? Macam susah nak baca laju. Orang kita ni kalau boleh laju nak laju semua. Laju semua terus. Tak. Jadi oleh kerana susah sikit nak baca dengan raum kat situ, maka ada satu lagi hukum namanya ishmam. Jadi ishmam ni nak buat macam mana? Ishmam ni adalah masukkan nun pertama, yang sukunkan nun pertama tu masukkan ke dalam nun yang kedua, idgham kan. Maka jadi bersabdu lah. Tak mana. Tapi walau bagaimanapun, tengah-tengah kita dengung tu, sambil-sambil kita dengung tu, kita baca dengan ishmam. Jadi macam mana bunyi dia? Ishmam artinya muncung. Muncung macam kita bermaksud pensel tu. Jadi masa tengah dengung tu baca tak manna, tak manna, tak manna. Asal dia tak manna. Asal tak manna. Jadi masa man dengan na tu dengung apa muncungkan. La tak manna. Tak manuna. Nampak tak saya buat? Tak Tak manna. Tak manu. Tengah-tengah tu muncul. Dia tidak terlalu laju, tidak terlalu perlahan. La tak manna. Relax lah. Kena relax. Yang penting baca dengan relax. Apa nama? Bagus. Terima kasih Puan Harani. La tak manna. Ada orang nak muncul lagi, nak lepeh lagi, nak lengi lagi. Payah lah. Macam saya dulu mula-mula belajar kereta kan. Belajar kereta kelas kan. Tangan kiri nak kena letak atas gear, tangan kanan pegang steering, kaki kanan nak letak atas kelas, kaki kiri letak atas kelas, kaki kanan letak atas minyak. Habis tu, apa lagi nak tekan ni? Kepala tinggal tu kita tekan apa-apa. Dia kata, baru belajar memang cakap banyak. Nanti dah terror. Tapi bila dah lama, memang betul lah. Masa mula gila kita tak tahu nak pegang apa dah. Kita marah cikgu tu. Aku tak tahu nak pegang apa dah. Aku bukannya sotong tangan banyak. Kita dah pandai nanti pergi hari lagi. Terus tak ingat dah kita. Okey, tu macam itulah. Bila muncung saja. Tak mana. Okey, baik. Mana. Settle. Tajuk yang ketiga. Okey, tajuk keempat. Tajuk keempat pula nampak. Memuncungkan kedua-dua bibir tanpa sebarang bunyi. Maknanya tak ada berubah bunyi apa-apa pun. Muncung je. Artinya orang kat depan kita je nampak kita muncung tu. Orang tepi ke belakang ke, makmum ke takkan nampak kita muncung ke tidak. Okey, tu kata ishmam tu. Baik. Dia ada tambah kat sini. Ni tajuk akhir pun ada ni. Tanda ishmam tadi tu. Ada tanda dibuat macam bulat merah, mula hitam lah kalau Quran kita. Ada tanda macam diamond. Okey, baik. Hukum keempat. Hukum keempat dalam surah An-Naml. Dalam surah An-Naml ayat yang ke-36 kita ada ayat fama ataniyallahu ghairan. Fama ataniyallahu. Okey. Ayat ni fama atani ni ada ya silah macam tu. Lepas nun tu ada ya silah. Maka hukum dia sekarang
bagaimana nak berhenti. Kalau sambung, mau confirm lah, baca fama ataniyallah. Tapi kalau berhenti, nak berhenti macam mana? Okay, so kita ada dua cara nak berhenti. Pertama, kekalkan ya, berhenti 2 harakat. Fama atani. Cara pertama. Cara kedua, buang ya. Fama atan. Jadi mat arid disukun. Nampak? Cara pertama berhenti dengan kekalkan ya. Fama atani 2 harakat. Cara kedua berhenti adalah dengan buang terus ya. Fama atan. Jadi ma'arid disukun. Okay. Itu hukum khas untuk Imam Hafs sahaja tau. Imam lain tak campur cerita ni. Imam lain ada cara lain. Okay. Yang kelima, hukum khas bagi Imam Hafs adalah kepada kalimah dha'fan dan juga kalimah dha'fin. Sorry, dha'fin dan dha'fan. Kat mana dia duduk ni? Dekat ayat 54 surah Rum. Kita ada surah Rum, ayat ke-54. Dalam satu ayat tu ada dua kalimah ni. Ada dha'fin, ada dha'fan. Dha'fin ada 2 kali, dha'fan ada 1 kali. Beza baris je. Okey, baik. Apakah wajah yang dibaca oleh Hafs? Wajah dibaca oleh Hafs pada huruf dhad itu boleh dibaca dengan fathah, juga boleh dibaca dengan dhammah. Maksudnya boleh baca dha'fan, boleh baca dengan dha'fan. Boleh baca dha'fin, boleh baca dhu'fin. Boleh baca dua-dua. Cuma cara dia adalah kalau dah baca fathah, tiga-tiga kena baca fathah. Kalau nak baca dhammah, tiga-tiga kena baca dhammah. Dia tak boleh 1 fathah, 2 dhammah, 3 fathah balik. Tak, bukan macam tu. Kalau baca dhu'fin, dhu'fin, dhu'fan. Kalau baca dha'fin, dha'fin, dha'fan. Boleh? Baca baris atas je, baris atas baca tukar baris ya. Satu baca dha, satu baca du. Tapi kalau dah baca du semua. Kalau baca dha semua, tiga-tiga. Hanya pada ayat ini sahaja. Adapun kalimah dha'fin pada surah-surah lain tidak dibaca dengan 2 cara tersebut. Dia panggil 2 wajah. Wajah ni artinya 2 kali bacalah. Okey. Kalau kita baca dalam tadarus atau talaqi, biasanya imam atau kita punya guru kita akan suruh lah. Okey, tadi you baca dengan fathah dha'fin. Okey, sekarang baca lafaz kedua pula yang baca dengan dhammah pula. Baca dhu'fin pula. Dhu'fin. Jadi baca dia Allazi khalaqakum min dhu'fin thumma ja'ala min ba'di dhu'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhu'fan wa shayba. Kalau baca du lah. Kalau baca do lah tiga. Okay? Baik, settle. Habis. 5 dalam 1 tajuk. Termasuklah tempat nahu tadi. Boleh juga habis ke 10. Alhamdulillah. Okey. So dalam banyak-banyak cerita tadi, ada tak kat mana-mana yang kurang jelas ataupun saya terlalu laju ke malam ni? Lajulah kan. Itu cuti. Ustaz. Ya. Yang huruf ya tadi tu, gugurkan huruf ya tu, diwakafkan bacaan pada huruf nun sama ada dengan sukun atau raum. Raum pun boleh ya Ustaz? Raum boleh? Jadi ni kita pendek je lah ni tersebut. Atan. Yang tu tak masuk lagi bak raum tu. Yang tu ada satu lagi bak raum yang kita akan belajar nanti insya-Allah. Boleh raum jugalah. Maaf, saya nak tanya yang sin ganti dengan sok diganti dengan sin tu, makna dia tak berubah ke? Tak berubah. Makna dia tak berubah sebab dia lebih kepada sebutan je. Orang Arab dia susah nak sebut basata. Dia macam susah sebab ta tu tinggi. Kemudian sin pula, okey. Macam kita lah. Okey, saya nak tanya satu soalan. Siapa tanya ni? Hajah apa nama? Hindun Hazim. Ha? Saya Hindun. Hindun. Okey, Puan Hindun. Puan Hindun duduk mana, Puan Hindun? Krik. Terengganu. Okey, Terengganu nama besar. Okey. Bagus. Okey. Pernah dengar tak orang nama Solehah? Soleh. Ya. Okey. Pernah dengar tak orang nama Salehah? Salehah. Orang nama Salehah. Pernah dengar tak orang nama Salehah? Ada tak orang nama Salehah? Ada.
Satu Kawan saya lagi. Saleha. Agoi. Aduh Saleha tu kan. Mawi nyanyi. Aduh Saleha. Okey. Pernah dengar tak satu orang lagi nama dia Zaleha? Zaleha ada. Ada. Okey. Tiga-tiga ni makna dia sama tak? Agak-agak Sama. Tak tahu. tahu. Okey, siapa ingat makhraj kat mana? Okey, saya sebut makhraj, cuba bagi tahu huruf dia apa. Hujung lidah sentuh permukaan gigi bawah. Zal. Huruf Zal. Sin dengan Zai. Sebut sekali lagi. Sebut sekali bagi ramai-ramai sebut. Zal. Sin Zai. Zai. Zal. Ada. Sin Zai. Sin Zai Sad. Zai. Sin Zai Sad. Ada. Sin, Zai, Sad. Betul tak? Sin, Zai, Sad. Betul? Okey. Sama tak tadi? Saleha, Soleha, Zaleha tadi. Sama. Maknanya sama. Macam mana boleh sama ketiga tu? Sama je lah Basato dengan Basoto ni. Nampak tak? Orang kita pun dah berubah dah. Mula-mula Soleha. Bunyi sedap kan? Solehnya punya anak ni. Anak yang Soleha. Kemudian satu peringkat tukar Sod. Tak boleh sebut Sod lah. Baca bersin lah. Saleha jadinya. Jadi Saleha. Nampak? Sa tak boleh nak istilah. Sa kan sin alisa. Mana boleh baca Sa? Baca Sa, Saleha. Kemudian dia main satu peringkat lagi nak moden sikit. Tukar jadi Z. Z jadi Saleha. Tapi nampak? Sod, Zin, Sod, Sin dengan Zai kan satu makhraj. Jadi tak boleh baca sin, baca sod. Macam Basato tu. Basato tak boleh baca sin, baca sod. Makna dia sama. Tapi jangan kita pula berubah. Orang Arab je. Cerita ni orang Arab je. Dan Al-Quran pun turun ikut kesesuaian orang Arab tu. Kalau kita tengok contoh Al-Quran. Oh ni sin lepas ni ada sod ni. Kita ubah. Dah. Tak boleh. Kita ikut yang 4 tempat tadi sahaja. Jangan pandai-pandai berubah lah nanti. Tak boleh. Yang 4 tempat, yang 4 nombor tadi tu apa? 4 ayat tu sahaja. Okey, Ustaz, surah An-Naml 36 yang dikekalkan ya ketika waqaf dibaca secara mat tabi'i. Betul Ustaz? Mat wajib, mat ni mat asli. Betul lah. Atani tu harakat mat tabi'i. Betul. Terima kasih Puan Siti Hajar. Hazar ke Hajar? Hazar, sorry. Okey. Okey, soalan lain? Minit lagi, 2 minit lagi bagi soalan lain. Silakan kalau ada soalan. Kalau surah Ar-Rum tu kita baca seperti yang tertera dalam Al-Quran tak tukar, adakah menjadi kesalahan? Tidak. Dia bukan kesalahan. Maksudnya Imam Hafs ada 2 wajah kat situ. Imam Hafs dia ada 2 wajah. Jadi kalau contoh dalam sembahyang kita baca satu wajah pun cukup dah. Tapi kalau dalam talaqi, bila kita talaqi Quran dengan kita punya guru, biasa guru akan suruh baca dua-dua supaya kita tahu bahawa di situ Imam Hafs ada 2 wajah. Satu baca Fatihah, satu lagi baca Dhammah. Tak salah. Tidak menjadi kesalahan pun kalau tak baca yang Dhammah tu. Afwan, Puan Hairani. Baik, apa lagi? Ada soalan lain? Saya, ada orang tanya saya. Orang tu membaca qiraat dengan saya. Dia tanya, bila kita baca qiraat ni nak kena baca tajwid juga ke? Siapa nak tolong jawab? Yelah kena belajar tajwid. Tajwid lah. Wajib Ya. tajwid tu. Mesti wajib tajwid. Macam Kena tajwid lah Ustaz. Dia tanya saya, kita baca qiraat ni nak baca dengan tajwid juga ke? Maksudnya nak kena wajib runah juga ke? Nak kena baca ikhwat syafawi juga ke? Nak kena baca nak jawab apa? Nak jawab dengan jawapan ke nak jawab dengan tongkoi je? Jangan tongkoi. Tongkoi. Tongkoi tu apa Ustaz? Tongkoi. Tongkoi tu apa? Mana orang kampung dia? Tolong bagi tahu tak tongkoi tu apa? Tahu. Tongkoi kayu Ustaz. Tongkoi Dah kayu. pukul lah Ustaz ya. Potong kayu. Pukul ke? tongkoi gaduh Ustaz. Katok dengan tongkoi. Ada ke tanya soalan kena baca tajwid ke tak? Penumbuk. Quran wajib dengan tajwid. So bila dah baca nama baca Quran, sebab tu penting. Orang nak belajar qiraat ke apa ke, the first thing is tajwid dia kena pandai dulu. Kena mahir tajwid dulu. Tajwid, kalau tajwid pun ke lautan dalam,
Jadi memang tu kiraat memang kena bagi tongkoi. Okeylah, melawak je lah. Okey, baik. So, insyaAllah kita berhenti dulu dekat sini. Terima kasih banyak-banyak semua yang hadir pada malam ni. InsyaAllah kita akan, macam biasalah, kita akan masukkan video ni dalam dalam Telegram. So, saya harap semua orang boleh reach, boleh masuk. Cumanya mungkin saya akan bincanglah dengan pihak admin sama ada untuk bulan depan nak kekalkan lagi ke kelas kita, sebab saya tengok rating kita ni paling banyak pun 95, 98, dia tak sampai 100 pun. Jadi saya bayar kelas ni untuk 500 orang. Jadi ada macam kebaziran pula. Dia panggil apa? Pembaziran. Pembaziran. Tengok tu. Kira apa tak betul dah. Pembaziran. Boleh teruskan Ustaz. Teruskan je. Tak membazir Ustaz. Bukan. Saya asalnya kelas saya untuk kelas saya yang biasa Zoom saya Bali ni untuk 100 orang. Tapi sebab hari tu kan mula-mula kan sampai 200 orang kan. So semangat kan. Saya apa namanya? Saya dia panggil apa? Macam bayarlah untuk 500 orang tu. Bayar untuk buka kelas untuk 500 orang. Tengok di penghujung ni ramai yang syuhada. Dia kena baca nabru syuhada. Syahid tu tak ya, syahid. Syahid tu orang. Kalau ramai syuhada. Macam tu. Jadi oleh kerana dah tak sampai 100 dah nampak gaya aja, saya berfikir untuk turunkan balik. Jadi tidak, oleh kerana saya ni bukan ahli politik yang suka membazir. jadi saya tahu lah ni perbincangan saya dengan admin lah. Tapi kalau tiba-tiba dalam grup yang ada tu, kami nak masuk balik, minta maaf lah, hari tu kami memang terus salah jalan, kami nak masuk balik kelas tajwid, masuklah balik. Saya tak jadilah cancel. Okey, apa pun moga Allah Subhanahu Wa Taala berkati dan rahmati kita semua di dalam kelas ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la man yattabi'una shaqiyyan wa la madrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa minta maaf salah Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Dan semua. Assalamualaikum.